Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator ataupun pengacara, yang dihormati Datuk dan Datin selaku penganjur majlis ilmu di alam maya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 11 Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 31 Mei 2023, kita teruskan bicara kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Nama kita ni Dunia Bukan Syurga. Ya, dalam perbincangan kita, bagi pelajar yang ada kitab, dipersilakan ke muka surat 120, bab yang ke-6. Tajuk dia, apabila pintu langit sentiasa terbuka. Sebenarnya tajuk dia tu lebih agak seni lah, perbincangan. Kalau kita nak ambil ikut tradisionalnya, maknanya doa tidak ditolak. Doa tidak ditolak, maknanya kita ni sentiasalah berdoa pada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah SWT yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, kamu berdoa, aku perkenankan doa kamu. Maknanya Allah sendiri yang perintah supaya kita berdoa. Maka dengan itu, para pelajar, para jemaah sekalian, bila kita berdoa, kita dengan cara-caranya, dengan SOP-nya, insya-Allah babul qabul, babus sama'i, abwabus sama' maftuhah, pintu langit terbuka. Namun kadang-kadang halangan kita pula tak berdoa, bukan salah doa, salah kita tak berdoa, ataupun kita tidak melalui proses SOP doa yang sepatutnya mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah dalam perbincangan kita ni, kita akan bincang yang pertama muqaddimah tentang doa. Kemudian ada kelebihan doa, 5 kelebihannya. Diikuti dengan beberapa perkara menjadi sebab kepada tertolaknya doa, na'udzubillah. Kemudian kita akan pergi kepada adab ataupun syarat-syarat berdoa, ada 8 perkara. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini, kita akan sempurnakan perbincangan secara ringkas dan lengkap perbahasannya, insyaAllah. Yang pertama, perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk pintu langit terbuka. Apabila segala pintu dunia ini tertutup, yang terbuka depan kita ialah babus sama', iaitu pintu doa, pengaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya kita hidup atas dunia, banyak halangan, banyak kekangan, banyak orang panggil macam-macam akta dan sebagainya. Maka depan kita iaitulah kita mengadulah kepada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa membuka pintu permohonan kita, pintu pengaduan kita didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah tertutup, kecuali hati kita tertutup untuk berdoa, maka itu yang kita bimbang. Di antara kelebihan doa, yang pertama, berdoa adalah suatu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdoa adalah perkara yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada hamba-Nya berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada doa kita berbentuk pengaduan, berdoa kita berbentuk permintaan, ataupun doa kita berbentuk pujian. Semua itu kategori doa. Doa, dia tak semesti doa ni minta saja.
Mungkin para pencinta ilmu sekalian, kita pergi haji. Ini musim haji dah datang. Bila kita duduk di Arafah, apa perkara yang kita diminta? Ustaz-ustaz kita cakap, doa di sini, doa di sini. Kan? Tapi, bila kita baca hadis Nabi SAW yang masyhur tentang doa di Arafah, Nabi kata, khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa iaitulah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi sebelum daripada aku ucap, iaitulah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ulama kata mana minta, tak minta pun apa itu doa. Maka para jemaah di sini kita belajar doa itu ada dua kategori, dia panggil doa al-ibadah, satu lagi doa al-mas'alah. Tulis ya. Yang pertama doa al-ibadah, maknanya kita berdoa tak minta apa-apa. Kita puji Allah, kita puja Allah, kita sebut puji dan pujian sepenuhnya kepada Allah Taala tanpa kita minta. Kita dengan Allah boleh buat macam tu. Memang kena buat macam tu. Yang kedua dia panggil doa al-mas'alah, doa meminta. Barulah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak keampunan-Mu, ya Allah, rezekilah kepada aku rezeki yang luas, berilah kesihatan kepadaku. Yang itu dia panggil doa al-mas'alah. Yang pertama tadi doa al-ibadah. Jadi walaupun dalam hadis Arafah itu tak ada doa pun, tak ada minta pun. Tapi kita lebih kepada pujian kepada Allah Azza wa Jalla, pengabdian kepada Allah, maka itu Nabi kata khairud doa, sebaik-baik doa. Subhanallah. Jadi kata di para ulama, sebaik-baik doa itu kita puji Allah tanpa kita minta. Tapi makam kita ini taklah sampai peringkat makam Nabi Ibrahim, tak minta. Kita kena minta apa yang kita nak. Cuma dimulai dengan pujian, kemudian diminta dengan permohonan. Mana kita campur di antara doa al-ibadah ma'a doa al-mas'alah. Alhamdulillah. Biarlah kita jadi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita telah membuat permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tengok soalan, kenapa bila kita berdoa kita dianggap sebagai orang yang mulia? Kenapa? Jadi para ulama hadis yang membincangkan hadis ini mengatakan bahawa dari sudut makna doa itu sendiri, apabila kita minta kepada Allah, bermakna kita telah mengaku di hadapan Allah bahawa kita ni makhluk yang lemah. Aku lemah ya Rabb. Tak ada tempat aku nak minta. Tak ada siapa yang boleh beri pertolongan. Tak ada siapa yang boleh menyelesaikan masalahku ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Bermakna kita telah apa? Kita telah buat permohonan, pengakuan secara terbuka kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan memerlukan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, itulah permohonan kita. Para jemaah sekalian yang mesti kita usahakan, yang mesti kita kena buat, mari sini. Jadi itu di antara. Baik. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, tengok dalam surah Al-Mu'min, ayat 60, wa qala rabbukum ud'uini astajib lakum. Allah kata, mintalah kepadaku, aku perkenankan. Minta kepadaku, aku perkenankan. Minta, aku perkenankan. Maknanya, itu janji Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, minta, aku perkenan. Akan timbul nanti, kita dah minta, kenapa tak perkenan juga? Kenapa tak dapat juga? Kita dah minta, tapi kenapa tak dapat juga? Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa di sana ada halangan yang tersendiri yang menyebabkan kita tak dapat ambil manfaat besar daripada doa yang kita minta itu. Baiklah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Apabila kita susah, tengok ni. Sebab itulah disebut bahawa orang yang tidak mahu berdoa adalah orang yang sombong. Tengok. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, iaitu orang yang menyombong diri dari menyembahku, yakni berdoa, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Mana orang yang sombong tak mau minta ni, maknanya orang sombong. Allah anggap kita sebagai sombong. Kita dengan manusia tak apa, tak minta orang tak marah.
Kalau minta pula kena marah, lain. Kita dengan manusia tak lama. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu kita kena minta. Kemudian ada cerita analogi sini, saya tak sempat baca. Pada Jumaat, kita fokuskan kepada tajuk-tajuk utama, tajuk besar yang kita nak. Fadilat yang kedua, fadilat doa yang kedua, muka surat 123, tidak boleh menolak takdir Allah kecuali dengan doa. Ini insya-Allah kita detailkan sikit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjelaskan bahawa takdir yang Allah telah tentukan boleh berubah, bukan berubah absolut, takdir tak berubah, tapi dengan takdir, dengan kita doa ni, dia akan berlaku pertukaran di situ. Maknanya dia panggil takdir dengan takdir. Dan faktor yang dapat mengubah takdir ialah doa seseorang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Ini dua isu besar ni. Tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Taala selain daripada doa. Doa ubah takdir. Macam mana nak faham? Tunggu sekejap. Dan tidak dapat menambah, memanjangkan umur seorang itu melainkan dengan albir, buat baik, melakukan kebaikan, menambahkan umurnya. Hadis ini rawahu Tirmizi, muhakkik dia kata sanaduhu hasan. Sanad dia hasan, maknanya sanadnya baik. Di sini kita perlu teliti sedikit tentang makna dia. Ada dua perkara yang tidak berubah. Maknanya benda tak boleh ubah satu. Pertama yang dipanggil suratan takdir. Catatan nasib kita di Lauhil Mahfuz itu Allah Taala dah tulis 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi ini sudah ada suratan takdir semua benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. Ia ini tak akan berubah. Karena itulah di antara kritikan sebahagian ulama kepada doa malam nisfu Syaban itu. Dia kata, ya Allah, mana-mana yang kau tulis di simu, ubahkanlah. Itu tak boleh ubah dah. Sebab itu dipanggil blueprint. Maknanya perancangan yang telah dibuat oleh Allah Azza, benda itu akan berlaku. Mesti berlaku mengikut susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil ajal mubram. Maknanya ajal mubram ni itu tak akan bertukar. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Benda jadi. Sampai bila-bila pun Allah telah tulis takdir seorang itu 50,000 tahun sebelum dia dijadikan. Tetapi bagaimana yang kita nak faham bahawa dalam hadis ini boleh berubah. La yaruddul qada illa doa. La yaruddul qadar. Tidak ada yang menolak takdir ataupun qada itu kecuali doa. Maka di sini para ulama kata dia panggil ajal muallaq. Tulis. Ajal muallaq. Makna ajal yang tergantung. Kalau kau buat gini, dia akan jadi gini. Tapi semua itu dengan takdir yang asal. Contohnya, tengok ni. Dalam kitab kita kata apa ni? Kata para ulama, pintu raja terbuka, pintu hamba-hamba tertutup. Apabila kita mengetuk pintu yang tertutup, payah nak buat. Jadi apa ni? Itu contoh. Kita ambil ini. Timbul persoalan, kalau takdir itu sudah ditetapkan, apa faedahnya kita berdoa? Jawab dia panggil ajal muallaq, maknanya benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku bencana. Tapi kalau kamu berdoa, dia akan tukar. Maknanya, semua tu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tak tahu takdir Allah. Kita tahu tak tahu takdir Allah? Jawabnya tak tahu. Kecuali setelah ianya berlaku. Jadi oleh kerana tak tahu, maka menjadi kewajipan kepada kita berdoa minta yang terbaik. Berdoa minta Allah Ta'ala jauhkan segala bencana. Berdoa minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang baik. Hindari perkara yang tidak baik. Jadi dengan itulah berlakunya dikatakan pertukaran sebab Allah nak supaya kita berdoa, maka dengan doa itulah Allah Ta'ala takdirkan yang baik selepas daripada doa itu. Tapi kalau kita diamnya, doa pun tidak, cakap pun tidak, minta dengan pertolongan, buat baik pun tidak, macam mana kita nak dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla? Jadi semua itu sebab bersebab. Tak sama juga dengan hadis yang kedua tadi, walaupun bukan dalam tajuk kita, tidak menambahkan panjang umur kita kecuali dengan melakukan albir, kebajikan. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa umur yang Tuhan tetap 80 tahun, 100 tahun tak bertambah. Tetapi kita dengan sebab kita buat kebajikan tu, memang Allah Ta'ala takdirkan panjang umur dengan sebab kebaikan yang kita buat. Satu.
Tafsiran yang kedua agak abstrak sikit. Dia kata, bila seorang tu buat baik, umur dia jadi panjang. Contohlah kita kata, kita buat kebaikan pada orang. Kita bina masjid. Kita bantu orang susah, orang miskin. Bila kita mati, orang ingat tak ingat kepada kita? Ingat. Pastinya orang akan ingat. Orang akan ingat, oh, hasil usaha ustaz lah dulu, hasil usaha Datuk, Datin, Pak Haji, Tuan Hajah, bantu, menyebabkan bila kita mati, orang ingat. Alhamdulillah, orang doakan kita, orang sebut kebaikan kita, orang mengenangi jasa kita, maka itu dia panggil menambahkan umur. Jadi umur kita sudah mati, tapi tak mati. Kalau pernah dengar dalam siri yang lepas, saya selalu ulang kata-kata motivasi, manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Ini di antara hadis ni boleh bermaksud sedemikian. Wallahu alam. Baiklah, maknanya ketahuilah bahawa ada di antara ketetapan Allah Taala boleh ditolak dengan doa, contohnya bala. Maka doa menjadi sebab untuk kita menolak bala dan menarik rahmat sebagaimana perisai hendak menyekat daripada terkena anak panah. Dan seperti mana air menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi, maka demikian juga dengan doa. Oleh kerana engkau berdoa, maka bala itu tak datang. Oleh kerana engkau berdoa, maka bala itu tidak turun. Itu dia panggil sebab. Menjadi doa itu sebagai sebab. Jadi kita kena sentiasa berdoa lah. Sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni kita cuba berpindah pula kepada fadilat yang ketiga. Fadilat yang ketiga. Kita boleh minta apa yang kita mahu dengan doa kita tanpa perlu isi borang. Sedap juga dia panggil psikologi ni. Nak doa ni perlu isi borang ke? Tak perlu isi borang. Tak perlu kepada password. Aduh. Ni bahasa adat doa zaman moden ni. Ada password pula kita ni. Tak perlu perantara lah maksudnya. Angkat tangan ni Rabbi, Rabbi, Rabbi. Cukup syarat dia Allah Ta'ala kabulkan. Mudah sangat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Meminta aku beri. Maka di situ para ulama mengatakan ayat ini, sebagaimana kata Syekh Al-Qushairi rahimahullah, kamu minta dengan taat, Allah perkenankan dengan pahala dan darjat. Kadang-kadang kita tak minta pun kita buat ketaatan. Sebab itulah kita permohonan dengan Allah Ta'ala dua. Permohonan dengan ibadat, permohonan dengan talab, dengan minta. Doa kita dengan ibadat, doa kita dengan minta. Kamu minta dengan Allah tanpa lupa, mana sentiasa berzikir, ingat kepada Allah, tak lalai, tak lara, nascaya Allah perkenankan tanpa menangguh-nangguhkan. Jadi orang yang banyak doa, banyak ibadat dia, banyak zikir, maka doa dia lebih cepat untuk diperkenankan. Kamu minta dengan aku dengan segala ketaatan, maka aku akan lepaskan kamu dari kekafiran ataupun kefakiran. Dua-dua itu boleh pakai. Alhamdulillah. Di antara tafsirnya. Namun ada yang ingin dimaksudkannya adalah apabila dengan Allah kita kena minta dengan apa cara yang Allah ajar pada kita. Maknanya dia panggil cara-cara berdoa itu kena ada. Cara berdoa, mana kita mula dengan puji Allah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi SAW, kemudian baru kita minta. Nabi sebut wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta dengan Allah Taala, minta sungguh-sungguh. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan Allah Taala, minta sungguh-sungguh. Apabila Allah Taala ilhamkan kepada kita untuk berdoa, maka itu bermaksud dia hendak memperkenankan doa kita. Ramai ulama salah kata, dia kata apa? Aku tak fikir Allah kabul tak kabul doa aku. Tetapi yang aku fikir iaitu bila Allah Ta'ala ilhamkan, anugerahkan kepada hatiku untuk berdoa. Maka itu dia panggil, bila kita diilhamkan untuk berdoa, bermakna Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita. Jadi sekarang ni kita nak mikir berdoa tak doa kita. Kalau kita tak minta, maknanya kita rugi. Apabila Allah Ta'ala ilhamkan pada kita berdoa, bermakna dia nak perkenankan. Namun apa yang menjadi masalah,
kita malas berdoa. Rasa seperti payah untuk berdoa. Payah sangat. Sehingga akan sampai satu peringkat kita kena minta tolong orang lain untuk doakan kita. Walaupun tidak salah, ia dipanggil tawassul. Dengan doa orang soleh dibenarkan. Tetapi kalau pergi minta dengan kubur, dengan tok-tok wali yang sudah mati, itu jadi masalah. Ni orang sudah mati, kita pergi minta dengan dia supaya kita sembuh. Jadi ada orang buat cerita lah, dia kata, kita sakit, pergi minta dengan orang mati. Jadi kalau mati tu boleh jawab, dia kata, aku mati, kau baru sakit, kenapa minta dengan aku? Jadi terbalik pula. Sepatutnya kita pergi ke kubur untuk membantu orang dalam kubur dengan doa kita, dengan istighfar kita pada mereka. Sekarang ni sudah terbalik, dia bukan pergi minta untuk orang mati tu, dia pergi minta dengan orang mati. Kita kata ini sudah terbalik. Jadi kena hati-hatilah, kan? Sekarang ni banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik masuk dalam tempat kita dengan pelbagai-bagai cara, sedangkan doa itu sangat senang, simple, mudah. Tapi kenapa kita susah-susahkan pergi doa dengan permintaan tu, permintaan ni, dengan pergi mengembara sana sini semata-mata nak pergi ke kubur tu, kubur ni semata minta doa, sedangkan yang mustajab doa itu Allah Azza wa Jalla. Si mati dalam kubur, dia pula perlu doa daripada kita yang masih hidup. Ada orang bertanya kepada seorang syekh, nama dia Abu Hazim Salamah Ibn Araj, apakah harta kamu, hei syekh? Sedap dia. Mu ni ada harta apa? Beliau menjawab dua perkara. Aku tidak pernah takut miskin kerana percaya kepada Allah, dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, sebab kita tahu semua itu mari daripada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, apakah engkau tidak takut miskin? Beliau menjawab, mengapa aku harus takut miskin, sedangkan Tuhanku adalah pemilik langit, bumi, serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Minta dengan Allah. Tapi kena usahalah, jangan minta dengan Allah. Kita nak minta, ya Allah, berilah aku makan nasi hari ini, tak pergi masak nasi, jawab dia, laparlah kita gitu. Maksudnya kita akan menjadi miskin apabila kita tidak bergantung dengan Allah, dan sebaliknya kita akan menjadi orang yang kaya apabila hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kelebihan yang keempat, fadilat yang keempat, doa orang yang menghinakan dirinya merupakan suatu ketaatan yang paling besar dan yang paling baik. Jadi bila kita nak doa, kita rendahkan diri kita. Jadi apabila kita berdoa, doa itu adalah ibadat. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadat. Bermakna kalau kita berdoa angkat tangan, Rabbi, 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 kita sudah dapat pahala. Walaupun doa itu tidak mustajab sekalipun, pahala tetap dapat. Sebab kita berdoa. Yang kedua, oleh kerana doa itu ibadat, maka tak boleh kita palingkan permohonan kita kepada makhluk. Tak boleh. Kita kena hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta dengan tu, minta dengan ni. Sebab dia ni ibadat. Ibadat ni hanya boleh dibenarkan kepada Allah semata-mata. Jadi kita sebenarnya tidak boleh terlalu berfikir sama ada doa kita diterima atau tidak. Tetapi berfikirlah bagaimana kita nak menghabiskan masa kita untuk berdoa. Tidak kiralah selepas solat, selepas makan atau sebelum tidur, atau ketika solat tahajud, atau pada bila-bila masa, semuanya kita kena berfikir bagaimana kita nak menghabiskan masa untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan afdalul ibadah ad-du'a. Sebaik-baik ibadat kita ialah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau macam saya pakai doa tak solat, ya. Ada hadis lain. Nabi sebut afdalu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah ketika kita sujud. Bermakna kalau awak nak doa awak mustajab, nak Allah Taala perkenankan doa kita, mana kita kembarlah dalam solat ketika sujud. Lagi besar dia punya kedudukan itu. Dan juga Nabi SAW juga mengajar kepada kita berdoa di akhir solat sebelum salam. Beberapa doa yang maksur yang telah kita belajar, baginda Nabi SAW telah mengajar kepada kita doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 permohonan ni jangan ditinggalkan. Mesti kita minta.
sebelum salam. Doa ni kena hafal semua. Kalau ada anak-anak tak hafal, suruh kita je hafal. Kita orang tua pun kena hafal juga doa ni. Jangan tak hafal. Kalau tak hafal, rugi kita. Sebab itu di antara doa maksur yang dibaca oleh Nabi SAW dan Nabi kita tidak tinggal. Jika doa itu merupakan ibadah, maka siapa saja mengerjakannya pasti akan mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tentu saja selama doa yang dipanjatkan itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan isi doa tidak mengandungi keburukan, maka pahala yang berterusan setiap kali kita berdoa kita boleh pahala. Kalaulah tidak diperkenan dengan doa pun, pahala itu sudah dapat. Untuk akhirat kita dapat, mungkin untuk dunia tertangguh. Sebab apa tertangguh? Tengok yang kelima. Adab yang kelima atau fadilat yang kelima, doa ini suatu keuntungan yang tidak kita tak nampak. Kita tak nampak satu perkara, iaitulah kita berdoa. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, sabda Nabi SAW, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Ni. Kalau orang tanya, saya doa nampak macam tak kabul ya? Lah, ini jawapan dia. Tulis. Cara, tulis tepi hadis tu, sebagai catatan, cara Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Cara bagaimana Allah kabulkan doa kita, bagaimana sabda Nabi ini, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa dalamnya. Mana bukan doa tu doa jahat pada orang. Jangan doa nak suruh mati orang, laknat orang. Tidak. Ataupun doa nak memutuskan silaturahim. Ya Allah, binasakanlah waris aku tu sebab dia kacau. Jangan. Nasya Allah Ta'ala akan kabulkan dengan cara, 3 cara. Cara Tuhan kabulkan doa 3 dimensi. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Yang pertama tu ni, nombor 1, Allah Ta'ala segerakan permintaan dia. Dia nak projek, dapat. Dia nak pangkat, naik. Dia nak fulus, mari. Dia nak sihat, sihat. Itu dibagi terus. Semua dapat. Au wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ataupun Allah simpan pahala tadi di akhirat. Dunia tak dapat kita. Kita doa pun tak dapat. Banyak kita doa minta ni, tak dapat-dapat. Sampai kita rasa, kalau kita tak baca doa ni, tak baca hadis ni, kita macam kecewa. Buat apa aku doa, Tuhan tak terima apa doa aku. Macam air liur kita ni basi je, tak orang panggil tak masin. Tidak istilah orang mustajab doa ni, dia panggil air liur masin tak. Tu ayah ni, air liur masin tu. Mana ada air liur masin, air laut je masin ni. Tapi istilah. Jadi macam air liur kita tak masin. Doa tak menjadi. Tapi bila kita baca doa ni, kita faham. Allah tak bagi sebab Allah nak simpan pahala di akhirat. Lagi kita minta, lagi banyak aset. Yang ketiga. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Ataupun Allah Ta'ala hilangkan keburukan sebagaimana yang kita minta tadi. Kita minta kebaikan. Tuhan tak bagi. Tapi dia hilangkan keburukan daripada kita. Ditukarnya. Benda yang tak baik nak jadi, Allah Ta'ala hilangkan dengan sebab doa kita minta kebaikan. Qalu idzan nuksir. Sahabat tanya, kalau macam ni ya Rasulullah, kami nak perbanyakkan doa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Allah lebih banyak nak bagi pahala kepada kamu. Jadi kalau kamu perbanyakkan doa, Allah lagi banyak nak bagi pahala kepada kamu. Allah Ta'ala lagi banyak nak bagi rahmat pada kamu. Kamu je malas. Maka para pelajar sekalian, alhamdulillah, ini perbincangannya panjang. Masa kita terhad. Maka hadis ini menyimpulkan, tengok muka surat 130. Hadis ini menyimpulkan bahawa ada 3 cara suatu doa itu akan diterima oleh Allah. Yang pertama, diperkenankan terus. Yang kedua, ditunda atas dunia ini. Ataupun ditunda dan dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, diganti dengan benda lain. Kita tak minta benda ni. Tapi benda buruk ni nak datang. Dengan sebab kita minta yang baik-baik, Allah Ta'ala tak beri hak ni. Dia beri pahala di akhirat. Tapi dia tukar benda yang tak baik tadi, tak berlaku pada kita. Kita kata, alhamdulillah. Jadi, yang kesimpulannya, maka kita hendaklah pahami bahawa Allah SWT tidak pernah bosan mendengar doa para hamba-Nya. Mintalah sebanyak-banyaknya, baik urusan dunia ataupun akhirat, hingga pada hal yang sekecil-kecilnya. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa, dia kata, Musa,
mintalah dengan Allah walaupun tali kasut kau putus. Kita malu nak minta dengan Allah Azza wa Jalla yang kecil, kita minta yang besar-besar lalu. Nah, kecil lah, semua benda kita minta. Ya Allah, berilah kepada kita keselamatan, keafiat, kesejahteraan. Kadang-kadang doa Nabi ni dia ringkas, doa Nabi ni ringkas. Tengok doa yang pagi petang yang kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Fi dini wa dunyaya wa akhirati. Ya Allah, berilah pada aku dua perkara Nabi ajar. Al-afwa wal afiyah. Yang pertama, kita minta Allah maafkan kesalahan kita. Kalau Tuhan maaf, Tuhan redha pada kita. Iza radhiya. Bila Allah Ta'ala redha pada kita, habislah semua benda ni dapat kebaikan. Wal afiyah, kita minta kesejahteraan, keselamatan hidup atas dunia. Selamat hidup, selamat kita punya keluarga, selamat rumah tangga, selamat keperniagaan, selamat sepatah ya. Al-afwa wal afiyah. Cukup. Panjang-panjang itu bahasa orang lain, bahasa Nabi tak panjang. Dia panggil jawami'ul kalim, ringkas. Alhamdulillah. Maka kita syurkan kepada para pelajar, utamakan doa-doa yang maksur, mana doa yang diambil daripada Nabi SAW, sebab bahasa Nabi ringkas, padat, dan mengerangkumi semua perkara. Jadi waktu kita doa, kita minta al-afiyah. Kalau kita sakit, kita niatlah sihat. Kalau kita sedang buat kerja, minta Allah bantukan selesaikan kerja kita. Kalau ada masalah-masalah, kita maknanya al-afwa, al-afiyah tu boleh masuk semua benda. Alhamdulillah. Mari kita pindah kepada tajuk baru pula. Mengapa Allah tidak perkenankan doa? Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada doa kita tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perkenankan doa kita sebab ada benda-benda yang tidak baik yang berlaku pada kita. Iaitulah di antaranya benda-benda haram yang masuk dalam jiwa dan diri kita. Na'udzubillah. Sekarang ni makan minum kita adakah halal ataupun haram? Sukar. Itu sangat berbahaya. Ataupun Allah tidak perkenankan doa kita, tulis. Sebab yang pertama ni sebab atib mat'amak. Sebagian dalam asal atib mat'amak. Nabi sebut tentang orang yang pengembara yang berdebu tubuh dia di padang pasir. Angkat tangan berdoa, Rabbi, Rabbi. Tapi makanan dia haram, pakaian dia haram, diberi benda yang haram pada dia. Anna yustajab. Nabi kata, bagaimana Allah nak perkenankan doa dia? Semuanya dia guna haram. Na'udzubillah. Yang kedua, ataupun Allah tidak perkenankan doa kita dengan sebab tali yang Allah hulurkan untuk kita pegang dengan dia, kita tinggalkan. Maksudnya, kita tidak berpegang dengan ajaran Islam. Kita tidak minta dengan Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala arahkan. Tapi kita pergi minta dengan benda lain. Pergi minta dengan tunggu kayu, pergi minta dengan tuk ayah, tuk ayah ni. Pergi buat permohonan di kubur-kubur. Dengan tuk-tuk wali yang sudah mati. Ini suatu perkara yang sangat berat. Ada orang kata, Ustaz, benda ni khilaf. Saya kata. Kalaulah benda itu khilaf, bermakna ada bantahan. Kalau kita berdoa direct, minta dengan Allah, tak ada siapa pun nak bantah kita. Tapi kalau kita doa, minta dengan wali, minta dengan kubur, minta dengan bantahan tu kuat daripada kumpulan yang menentang. Dengan dalil-dalil mereka pula yang sangat kuat. Bukannya mereka menentang dengan hawa nafsu. Lah. Jadi, khilaf di sini khilaf yang begitu tajam. Kata orang selikuh yang cukup berbahaya. Jadi, kenapa kita nak buat yang berbahaya? Benda ni semua doa-doa ni perkara gaib, kita tak nampak. Jadi janganlah kita rempuh masuk dalam perkara yang sangat berisiko kepada masyarakat. Jadi patutnya para pendakwah, ustaz-ustaz kita ni ajar kepada jemaah yang sahih daripada Nabi SAW. Kenapa pergi ajar yang tak sahih? Yang menyebabkan kita sangat berisiko apabila menerima perkara yang dikhilafkan yang dibantah oleh ulama-ulama besar di kalangan umat ini. Kata Ibnu Atha rahimahullah, janganlah kamu menjadi seorang yang begitu kecewa apabila kamu minta kepada Allah, yakni kamu berdoa tetapi dia tidak kabulkan doa kamu. Sedangkan Allah sudah menjamin untuk memperkenankan apa jua doa. Tiba-tiba Tuhan tak perkenan, jadi kita jangan kecewa. Sebab apa? Kata di Syekh Atha,
al khairu makhtarahullah. Tulis kata-kata dengan bahasa Arab yang menarik. Al khairu makhtarahullah. Perkara yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita banyak kita minta tu minta ni, tapi dapat yang lain. Ketika itu kita redha. Kita pasrah. Kita akur, inilah takdir Allah kepada aku. Kita redha. Maka kita kata al khairu makhtarahullah, yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah banyak je. Ramai juga sahabat-sahabat kita. Dia rancang lain, dapat lain. Setelah berlalu 10 tahun, 15 tahun ke depan, dia baca pula cerita ni. Al khairu makhtarahullah. Dia kata kalau Allah Ta'ala beri aku minta dulu, boleh jadi saya tak sampai ke derajat yang saya sampai sekarang. Tapi dengan lorong yang Allah Ta'ala pilih, kita boleh pergi sana sini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka ruang-ruang yang luas, pahalanya yang luas, dan juga rahmat dia juga luas. Kita mengatakan al khairu makhtarahullah, tetapi kita tak tahu Tuhan pilih untuk kita. Kita kena usaha dulu. Usaha, kita minta, kita rancang, tapi dapat yang lain. Di situlah datangnya akur, pasrah, keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa ni agak mendalam yang perlu kita fikir setelah kita melalui proses-proses yang biasa, tapi yang dapat yang lain kita mengatakan itulah kesan dia. Baik para jemaah sekalian, kita tengok sebab itu bila kita berdoa minta kepada Allah tetapi tidak dapat, kita perlu tenangkan hati dengan berkata yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah. Hatinya akan berasa tenang dan tidak kelang kabut, hilang stres, jauh daripada depression yang banyak terjadi pada saat ini. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Baik, kita berpindah kepada kesan tak mau berdoa. Ada juga orang tak mau berdoa. Apakah kesan dia? Kalau kita tidak mau berdoa, apakah kesannya? Yang pertama, sudah semestinya Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa tak minta dengan Allah, Allah murka. Tadi Tuhan sebut dalam ayat Quran tadi, kan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang sombong tak mau minta dengan aku. Kita beza. Allah Ta'ala suruh kita doa, suruh minta. Manusia kalau minta banyak kali, kita pula kena marah. Kita kata ini perbezaan yang sangat ketara. Maka jadi dengan Allah kalau kita tak minta, Allah Ta'ala marah. Tetapi dengan manusia, kalau minta banyak, kita pula kena marah. Minta boleh, tapi janganlah banyak sangat. Setengah orang ni kalau kita susah, langsung kita tak minta, orang kata kita sombong. Sedangkan ramai je orang nak bantu kita sebenarnya. Ataupun kita guna bahasa lebih elok, berlapik kata orang. Kita maklum je kepada orang yang baik-baik, muhsinin, orang yang banyak ihsan. Kita kata saya sakit, perlu ubat gini-gini. Tak perlu minta pun. Tak payah minta. Kalau minta nampak sangat kita nak. Sebab tu lana lah. Kalau iklan yang saya gunakan, Ustaz Api, saya tak kata, tuan-tuan, saya merayu untuk tuan-tuan derma siapkan bangunan masjid. Kita tak rayu. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan ini memberi ruang, membuka peluang untuk tuan-tuan menambahkan saham akhirat. Sebab yang dia derma boleh ke dia. Kita tolong ya, tolong sebarkan iklan je. Untungnya dia. Baik. Jangan duduk merayu sangat dengan manusia. Jadi kita nampak lemah sangat. Yang kedua, kesan tidak berdoa, Allah Ta'ala akan serahkan kita untuk menguruskan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Engkau pandai-pandailah jaga diri. Engkau pandai-pandailah uruskan awak. La, jangan. Karena itu, di antara doa yang maksur, yang kita baca, pagi-pagi kita baca, ikut doa ni. Menarik ni doa ni. Yang ada kitab. Yang tak ada kitab tu, boleh tolong-toleh kat dia orang tu di ruang komen tu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Janganlah engkau serahkan, janganlah engkau sandarkan utusanku kepada diriku sendiri. Aku tak mampu, aku lemah. Walaupun sekelip mata. Jangan. Kita nak urusan kita semua dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya
menjalankan tugas untuk jaga diri kita, tapi bukan diserahkan kepada kita. Perbaikilah segala urusan keseluruhnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya lain daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Cantik doa ni. Simpan. Ambillah doa. Kalau tak mampu nak hafal, apa ni, kita ambil gambar, letak yang tempat kita solat, depan kita tu kita baca. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan serahkan kepada kita sebab kita lemah, kita tak mampu. Yang ketiga, bahayanya orang yang tidak berdoa. Dia dikira manusia yang lemah. Manusia yang lemah, manusia yang tak boleh berdoa. Orang lemah tu. Kita orang lemah ni orang tak boleh kayuh basikal. Minta maaf dia. Kalau dalam ahli apa ni majlis ilmu kita ni pengayuh basikal, saya gurau ni, tapi contoh-contoh. Orang yang lemah, orang tak boleh berdoa, itu dikira orang lemah. Masya-Allah. Kita tidak boleh bergantung pada imam sebab kita yang kena berdoa. Jadi ini maksud saya ni imam suasana Malaysia. Di Malaysia kan, selepas solat fardu di masjid, imam yang doa. Tapi saya duduk perhati setengah masjid ni, imam tu berpuluh tahun doa tu ya dia baca. Kita malam ni kita pergi, anak sakit. Mak kita sedang orang panggil berperang dengan kanser di hospital. Imam mana tahu? Dia doa ya Allah, ya doa umum lah dia. Itu memang takkan dia nak tanya semua orang ada doa apa malam ni, tak ada. Maka kita berdoa dengan apa yang kita hajat. Sebab tu kerana itu kata di sebahagian ulama dia kata berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Lain. Kalau kita berdoa, kita minta apa yang kita nak. Kita nyatakan apa hajat kita. Itu dipanggil berdoa. Kalau kita baca doa, kita baca kat buku lah. Buku kata apa, kita baca. Yang tak ada kena-mena dengan kita untuk hari ni pun kita baca. Tak. Jadi yang terbaiknya kita berdoa. Buku doa tu sebagai format orang panggil panduan umum saja. Tapi jangan terikat dengan tu siang malam. Janganlah. Saya duk perhati setengah orang tu dia hafal doa tu lah. Tak ada. Waktu Covid pun doa tu juga. Waktu banjir pun doa tu yang sama juga. Tak sebut langsung Covid, tak sebut langsung banjir, tak sebut langsung apa ni bencana yang berlaku di apa ni gempa bumi ke, tsunami ke, apa-apa saja ni sekarang ni orang duk takut dengan El Nino ke apa ni, yang panas ni. Alhamdulillah. Anda duk perhati memang panas. Tapi untuk negeri kami di sini hampir setiap hari ada hujan. El Nino juga. Tapi dengan doa kita Allah Ta'ala turunkan hujan. Kita kata Alhamdulillah nikmat. Maka dalam hadis yang cantik, hadis rawah Ibnu Hibban, At-Tabarani, Abu Ya'la, a'jazun nasi man ajaza 'anid du'a. Manusia yang lemah itu orang yang tak mampu berdoa. Wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Orang yang bakhil, orang yang tak mau bagi salam pada orang. Itu dianggap bakhil. Jumpa dengan orang tak kenal, tak bagi salam. Jumpa dengan orang kenal, penuh mulut salam. Ini tanda kiamat nama dia. Hati-hati. Dia panggil salam khas. Salam khas. Jadi kita tak nak salam khas. Kita nak salam kepada Muslim yang kita jumpa. Baik. Kita ringkaskan. Sebab ada 8 syarat ataupun adab berdoa. Mari kita belajar secara ringkasnya insya-Allah. Jadi yang pertama, setiap perkara ada syarat, ada rukun. Bahasa sekarang ni SOP lah. SOP doa. Yang pertama, tunjukkan rasa kita sangat terdesak. Kita perlu bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Contohnya ada orang telah dibaca, orang yang telah dibaca oleh Nabi Yunus. Doa yang telah dibaca oleh Nabi Yunus ketika sangat terdesak. Dia panggil doa apa tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa ibadat. Permintaan tak ada tu. Mana doa, mana minta? Tak minta apa? Jadi dia panggil doa ibadah. Mana doa kita ni berbentuk ibadat kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Di saat kita terdesak, kita hanya puji Allah. Kita nyatakan lemahnya kita. Kita ni minaz zalimin, daripada orang yang lemah.
orang yang zalim pada diri sendiri buat maksiat, derhaka. Yunus lari daripada kaum dia, naik kapal. Maka itu Nabi tengok ni, tengok hikmah. Nabi Yunus tidak pernah minta untuk keluar daripada perut ikan, tak minta. Tetapi dia tunjukkan dirinya lemah dan sentiasa berkata, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, aku telah menzalimi diri sendiri kerana melanggar perintah-Mu. Tengok. Ada satu ayat, tuan-tuan boleh buka dalam surah Taha. Dalam surah Taha, Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya pergi jumpa Firaun. Nabi Musa, dia kata, Allah Taala sebut, tanya, buka surah Taha ayat 24 sampai kepada ayat 36. Tengok. Allah kata apa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Dah buka Quran. Saya nak baca, nak suruh nampak. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Musa, engkau pergi jumpa Firaun kerana dia jahat. Sepatutnya tak? Bila Nabi Musa diarahkan, Nabi Musa minta, ya Allah, aku nak senjata. Aku nak kuda yang pantas. Aku nak tentera-tentera yang gagah perkasa yang hebat. Tak. Tengok Nabi Musa kata apa? Musa kata apa? Qala rabbi shrah li sadri. Lapangkan dadaku. Mana aku gini jangan gugup nak cakap dengan Firaun. Wa yassir li amri. Permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lidah aku ni tergagak-gagak nak cakap depan orang besar. Dia panggil gugup. Gugup ke gagak? Gugup lah. Orang panggil macam payah nak cakap. Itu Musa. Jadi biarlah lidah aku fasih. Berapa tu? 3. Waj'al li waziran min ahli Harun. Jadikan Harun pembantu aku. Kemudian apa lagi minta? Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Untuk apa? Tengok. Kainu sabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira. Supaya kami banyak bertasbih padamu dan banyak menyebut namamu. Dia tak minta langsung tentera. Tak minta langsung senjata. Tapi yang dia mintanya, tengok doa. Maka Allah jawab, qala qad utita su'laka ya Musa. Musa, aku kabulkan permohonan. Habis. Ini di antara ayat yang ajaib. Saya bila tadabbur ayat ini para jemaah sekalian, pelik Musa. Orang suruh dia pergi perang, dia minta nak zikir. Minta Allah Taala bantu dia berzikir banyak. Ini di antara benda ajaib. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika berlaku kemarau panjang. Bila berlaku kemarau panjang, ni tak ada dalam buku ni, saya syarah ya supaya yang buku tu boleh dibaca. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia kumpul orang untuk solat istisqa, solat minta hujan, Umar banyak istighfar. Istaghfiru. Tak ada sepatah pun Umar minta, ya Allah turunlah hujan. Jadi orang yang dengar ni pelik Umar. Engkau panggil orang nak solat istisqa, tapi engkau tak minta hujan, duduk istighfar, minta ampun. Ini orang pergi pegang Umar. Mana solat istisqa-nya tak minta hujan? Umar radhiyallahu anhu kata, aku tahu kunci hujan tu duduk di mana. Sekarang ni aku nak minta kunci, barulah kita masuk dalam gedung. Kunci dianya, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara. Allah kata, minta ampunlah daripada Tuhan kamu, kerana Allah Taala Maha Pengampun. Kalau kau minta ampun, Allah Taala hantar mari hujan mencurah-curah. Umar kata, aku pegang kunci, aku tak payah minta gedung. Sebab kalau ada kunci, boleh masuk. Subhanallah, itu dia panggil fiqh Umar dalam bab permintaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Hendaklah kita berbuat baik setelah terlebih dahulu sebelum berdoa. Mana kalau kita nak doa, kita sedekah dulu. Sedekah bagi pertolongan orang, baru kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil di antara punca-punca yang menjadi sebab untuk mustajabnya doa. Yang keempat, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan dan menghindari perasaan mengapa doaku tidak dikabul ataupun ragu-ragu teragak-agak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yustajab li.
akan diperkenankan doa kamu selama mana kamu tidak gopoh. Sekali, dua, tiga kali doa, tak jadi pun. Dua, tiga kali doa tak jadi pun. Ini ada setengah orang ni dia jumpa saya. Ini cerita betul ni. Dia kata, Ustaz, saya 3 kali dah pergi umrah. Bukan doa biasa-biasa dia. Bukan sekat dekat Kaabah doa. Dia naik bukit Jabal Rahmah. Di Arafah kan ada bukit tempat orang naik. Tulis nama atas batu tu. Naik atas tu doa. Tak jadi-jadi juga. Dia kata, berapa kali awak? 3 kali. Lah, dia baru 3 kali. Ulama tafsir kata, ulama tadabbur kata, Nabi Musa berdoa supaya Allah Ta'ala binasa wasdud ala binasakan Fir'aun. Di antara doa Nabi Musa dengan binasa Fir'aun 40 aman, 40 tahun. Hai, kita baru 3 tahun pergi umrah dah marah Tuhan tak kabul doa. Nabi Musa 40 tahun doa baru kita baru tenggelam Fir'aun dalam air, dalam laut. Subhanallah. Jadi kita kena jangan gopoh. Hari ni tak mustajab, tahun depan tak mustajab. Doa lagi. Tadi kita dah belajar kan? Setiap doa kita untuk ibadat, setiap ibadat berpahala. Jadi semua doa kita tak ada sebarang kerugian. Ya ruginya tak doa, itu je. Cuma bila Tuhan tak kabul, jangan marah dengan Tuhan. Ada hikmat lain yang Allah nak anugerahkan kepada kita, insya-Allah. Yang kelima, memperbanyakkan taubat dan mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita nak mustajab doa, kita kena banyak istighfar. Sebagaimana yang telah diceritakan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi, dia nak minta hujan tapi dia doa minta istighfar, minta ampun. Akhirnya hujan turun mencurah-curah dengan sebab apa yang kita dah lakukan itu. Yang keenam, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Jadi ini di antara hadis yang panjang ni, hadis seorang pengembara yang mengembara minta dengan Allah Azza wa Jalla tapi makan yang dia haram, minuman dia haram, pakaian dia pakai juga baju yang haram. Maka Nabi kata, fa anna yustajabu lizalik? Bagaimana Allah nak perkenankan doa orang yang begini sifat dia? Jadi kita cubalah usaha-usaha kan, mana-mana yang tidak patuh syariah dalam muamalat kita, dalam kehidupan kita, kita usahakan. Alhamdulillah, zaman kita hari ini zaman sudah ada semua benda ada patuh syariah. Kita buat LSP pun ada dia panggil akaun syariah. Apa banyak ada takaful, kita ada takaful. Dan maknanya kita usahalah sedaya upaya kita supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan rasuah ke, dengan riba ke, dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan barulah kita akan selamat, doa kita akan mustajab biiznillahi Azza wa Jalla. Yang ketujuh, ini adab ya, menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan. Mana kalau kita menghadap kiblat, tapi kalau kita ada adab ke arah lain pun tidak salah berdoa ke arah mana. Tetapi eloknya waktu doa tu kita menghadap kiblat, dipanggil qiblatud doa. Kiblat doa kita ni sebagaimana kiblat salat. Kita hadap ke arah Kaabah. Tapi tidak syaratlah. Kalau kita duduk atas kereta, kita pusing duduk atas kapal terbang ke, menghala ke arah lain, mana pergi ke Mekah pun kita boleh doa. Yang tak bolehnya solat tu kena kiblat. Yang ke-8, mengucapkan pujian. Ini panggil adab kita doa. Kita mula dengan mengucap pujian kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri barulah kita minta. Kemudian diakhiri ditutup pula dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat macam itulah. Barulah kita ada, jangan gopoh lah, kena selawat-selawat pun cari selawat yang baik-baiklah. Yang Nabi kita ajar tu selawat. Tidak selawat yang pelik-pelik pula jadi masalah pula. Baiklah, 8 adab doa yang ringkas-ringkasnya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita insya-Allah. Sebagai penutup, berdoalah selalu, jangan tinggal. Siapa saja yang berdoa pada Allah dengan menghadirkan hati, ketika berdoa, menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa seperti makan makanan haram, maka nescaya Allah akan menerima doanya. Lebih khusus lagi jika dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kebetulan pula waktu-waktu mustajab doa, kita pilih pula waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa ni ada tempat, ada waktu. Tempat dianya contohnya waktu peperangan, itu dia panggil mustajab doa. Waktu kita berada dalam masjid,
Dekat Kaabah, di Bumi Arafah contohnya, itu di antara tempat yang mustajab. Tetapi waktu banyak. Waktu selepas solat. Maaf. Bermula daripada baina azan dengan iqamat. Di antara azan iqamat, itu mustajab. Satu. Di akhir solat. Selepas solat. Pada hari Jumaat. Di antara ketika imam duduk atas mimbar contohnya. Ataupun pada petang hari Jumaat. Mustajab. Waktu di akhir malam. Waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman, siapa dia minta ampun, aku ampun. Siapa dia... Banyak waktu-waktu mustajab. Tapi kita duk cari benda pelik-pelik. Waktu mustajab ni waktu pergi dekat kubur contohnya. Waktu pergi tempat apa-apa, kita kata tak payahlah. Allah Ta'ala dah sediakan waktu. Allah sediakan tempat. Tak payah susah-susah. Tidak payah menghabiskan belanja pun kita pergi. Kita semesti seharusnya perlu sentiasa berdoa pada Allah. Jangan tinggalkan amalan ini. Kerana Allah tidak pernah mensia-siakan doa kita. Fahamilah bahawa Allah Ta'ala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa. Dia pasti akan mengkabulkan doa setiap hambanya. Tidaklah wajar bagi seorang hamba itu berputus asa dari janji Allah yang maha mengkabulkan doa. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar dirinya boleh selamat dari perkara yang tidak dia sukai, dan sebab utama meraih perkara yang diinginkan. Akan tetapi pengaruh doa setiap orang berbeza-beza. Ada yang pengaruh doanya begitu lemah kerana sebab dirinya sendiri. Mana kita tak kuat. Pergantungan tidak kuat. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah Ta'ala suka kerana melampaui batas. Pergi minta yang pelik-pelik. Ya Allah, aku nak syurga ada 1000 bilik. Nak bidadari yang cantik-cantik. Apa benda macam. Jadi dia panggil melampau tidak dalam doa. Boleh jadi pengaruh doa tersebut lemah kerana hati hamba tersebut yang lemah. Kita waktu doa, duk melilau sana sini. Dan tidak menghadirkan hatinya, tidak khusyuk ketika berdoa. Boleh jadi pula kerana adanya penghalang terkabulnya doa dalam dirinya. Seperti makanan haram, dosa dalam hatinya, hati selalu lalai ghaflah, nafsu syahwat yang gelojak, dan hati yang penuh dengan sia-sia. Ini kata Ibn Qayyim. Satu lagi kisah yang menarik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia tengok seorang pemuda berdoa. Tapi mata dia melilau, tengok sana sini, tangan duduk menggaru. Dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bidadari dalam syurga. Umar kata, ya syabab, wahai pemuda, bukan ini cara mas kahwin bidadari. Mu doa, tapi mata kau tengok sana sini, mulut minta. Dia panggil tidak khusyuk. Dia kata, bukan ini cara meminang bidadari. Bukan cara meminang bidadari. Jadi kalau kamu nak bidadari, minta dengan Allah betul-betul khusyuk, barulah Allah Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doa kita, insya-Allah. Kita berdoalah sebaik-baik mungkin pada akhir malam, pada waktu solat, antara qamat azan dengan iqamah, pada petang hari Jumaat. Jangan lupa doakan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Jadi sekian dulu. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz dan juga kepada semua pencinta ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.